Sebahagian ulama kata ini bukan khas untuk Masjidil Haram, tapi khas untuk Haram Makki, khas untuk tanah haram. Siapa yang berada di tanah haram, dia masih boleh buat. Wallahu a'lam. Tapi hadis menyebutkan Masjid Haram. Lafaz hadis menunjukkan Masjidil Haram. Sebab disebutkan bait, hadal bait, rumah ini, rumah Allah. Jadi ini pengecualian yang kedua. Hadis seterusnya. An Ibn Umar radhiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syafaqul humrah rawahu ad-Daraqutni wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu waqafahu ala Ibn Umar. Hadis seterusnya daripada Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syafaq al-humrah. Syafaq maksudnya humrah, merah. Tuan, dalam hadis, tuan kalau ingat hari pertama dulu kita bincang, fa idza ghaba asy-syafaq wajaba as-salah. Apabila hilangnya syafaq, hilangnya warna merah di langit, datang waktu Isyak. Hadis ini asy-syafaq humrah, dia mentafsirkan perkataan syafaq. Dalam hadis awal dulu kita bincang, bila hilang syafaq masuk waktu Isyak. Waktu syafaq tu kita tak tahu. Hadis ini Ibnu Umar mentafsirkan asy-syafaq humrah. Syafaq maksudnya warna merah di langit. Sebahagian ulama katakan bahawa ini perkataan Nabi SAW. Tapi kata Al-Imam Ibnu Khuzaimah, ini bukan perkataan Nabi, tapi ini perkataan Ibnu Umar yang mentafsirkan hadis ini. Ibnu Umar seorang alim di dalam bahasa. Tafsiran dia adalah tafsiran yang diterima di dalam bahasa. Jadi balik kepada cerita mula-mula dulu. Bila bermula waktu Isyak, kita dah cerita tadi asy-syafaq, hilangnya warna merah di langit. Waktu maghrib, tuan, dalam hadis ni cerita asy-syafaq al-humrah, warna merah itu menunjukkan hilangnya waktu maghrib. Hujung waktu maghrib bila? Kalau tuan-tuan masih ingat hadis Jibril, okay, ada yang tak datang kuliah first, saya ulang sikit hadis Jibril. Hadis Jibril datang kepada Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Jibril hari pertama dengan hari kedua. Hari pertama, apabila Jibril datang, dia solat di awal setiap waktu. Hari kedua, dia solat di hujung waktu. Tuan, kalau tengok jadual ni balik, hari pertama Jibril solat zuhur ketika bayang sikit. Hari kedua Jibril datang, dia solat zuhur ketika bayang dah hujung, cukup-cukup. Hari pertama Jibril solat asar kat sini, masa ni. Hari kedua Jibril solat asar ketika bayang 2 kali ganda. Hari pertama Jibril solat subuh ketika nampak sikit cahaya, bi ghalasin, sedikit cahaya matahari. Hari kedua Jibril solat subuh ketika langit dah cerah, matahari belum naik. Hari pertama Jibril solat Isyak ketika syafaq, hilang warna merah. Hari kedua Jibril solat Isyak ketika 2/3 malam. Okey, berapa tadi tuan-tuan kira? Letih kira, berapa saya tahu. Hari pertama Jibril solat maghrib ketika hilang matahari. Hari kedua Jibril solat maghrib waktu yang sama, hilang matahari juga. Kata Imam Syafi'i, ya, ini tuan-tuan yang ikut mazhab Syafi'i, memang kita ikut mazhab Syafi'i pun, kena pegang hadis ni. Ni Imam Syafi'i sebut, berdasarkan hadis Jibril, waktu solat maghrib berapa panjang dah? Kata Imam Syafi'i, panjang waktu solat maghrib yattasi'u li 5 raka'atin. Waktu solat maghrib tempohnya cukup untuk 5 rakaat. Kalau bayangkan kita baca paling panjang, satu rakaat 3 minit, 3, 6, 9, 12, 15. Waktu solat maghrib 15 minit, ikut pandangan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, waktu maghrib cukup untuk orang dengar azan, wuduk, pergi ke masjid, solat. Yattasi'u li 5 rakaat, berdasarkan hadis Jibril. Tapi imam mazhab lain berpegang dengan hadis ni. Asy-syafaq idza ghaba syafaq wajabatis salah. Apabila hilang syafaq,
Warna merah diwajibkan solat Isyak. Sebelum tu masih lagi maghrib. Ada perbezaan pandang. Dalam mazhab Syafi'i, waktu maghrib adalah waktu yang paling pendek. Dengar azan, wajib solat maghrib, tak boleh lewatkan. Hadis seterusnya. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajran fajrun yuharrimu at-ta'ama wa tahillu fihi as-salah wa fajrun tahrumu fihi as-salah wa yuhillu fihi at-ta'am. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan disahihkan oleh kedua-dua mereka. Daripada Ibnu Abbas, kata Nabi SAW, waktu fajar ada dua. Yang pertama, waktu fajar yang diharamkan. Fajru yahrumu ta'. Waktu fajar yang diharamkan makan dan diwajibkan solat. Diharamkan makan untuk orang puasa dan diwajibkan solat subuh. Itu waktu fajar yang pertama. Yang kedua, fajar yang diharamkan solat subuh dan dibenarkan untuk makan. Fajar ada dua berdasarkan hadis ini. Ni nak lukis agak susah ini. Fajar. Ada dua waktu fajar. Yang pertama, masih lagi dikira malam. Haram solat subuh, boleh makan, belum mula waktu subuh. Waktu fajar yang kedua, wajib solat subuh dan haram makan untuk orang yang berpuasa. Jadi dalam hadis seterusnya diceritakan waktu fajar yang pertama, innahu yadhhabu mustatilan. Yadhhabu mustatilan, panjang fajar itu. Saya sebut tadi, dalam riwayat Muslim diceritakan Nabi hamparkan tangan kanan dan kiri sehingga kita nampak jelas dua barisan gelap dan cerah di langit. Itu fajar yang pertama. Betul, masuk waktu subuh. Jelas. Khaitul abyad, khaitul aswad. Belah ni nampak gelap, belah ni nampak cerah, memanjang. Pada ketika itu fajar yang pertama. Yang kedua, disebutkan dalam hadis, innahu kadhanabis sarhan, ataupun innahu kadhanabis sirhan. Sirhan maksudnya dhibun. Fajar yang kedua, fajar ini kadhanabi sirhan, seperti ekor serigala. Apa maksud dia? Barisan lurus. Langit, bila kita nampak dua barisan gelap cerah, ini adalah waktu subuh, fajar. Fajar yang kedua, dalam hadis disebutkan sirhan, dia sekadar garis lurus di langit sahaja. Gelap, nampak garis lurus sedikit sahaja cerah. Ketika itu belum masuk waktu subuh. Fajar yang kedua. Tuan kalau nak tengok langit, kalau nampak sekadar ada satu barisan cerah sahaja, itu bukan fajar yang betul. Nabi sebut dalam hadis, masih lagi boleh makan untuk orang yang nak puasa. Dan dalam keadaan itu masih lagi orang tak boleh solat subuh, melainkan sehingga dia nampak khat, barisan mustatil, nampak garisan yang panjang, putih hitam. Pada ketika itu baru masuk waktu solat subuh. Tuan-tuan, saya nak habiskan bab mawaqit ni, kita jalan cepat-cepat sikit. Seterusnya, wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,